Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Alhamdulillah, hari ini Muallimah akan sambung kembali pelajaran akhlak bagi tahun 5. Okey, baiklah, hari ini kita akan masuk pelajaran yang baru, pelajaran kelima berkaitan dengan tajuk 5 perkara asasi yang perlu dilindungi. Okey, 5 perkara asasi yang perlu dilindungi. Apakah 5 perkara tersebut? Okey, sebentar lagi Mukadimah akan terangkan. Okey, sebelum itu Mukadimah ingin bercerita sedikit berkaitan dengan hasil pembelajaran yang kita akan perolehi selepas kita tamat sesi kelas pada hari ini. Okey, tujuan tajuk ini adalah untuk menjelaskan tentang memelihara agama, nyawa, harta, akal dan juga kehormatan diri. Okey, dan yang kedua, memiliki sifat berani mempertahankan dan memelihara 5 perkara tersebut. Dan yang ketiga, menjadikan Al-Quran dan Al-Hadis sebagai panduan dan rujukan. Okey, 5 perkara asas yang perlu dilindungi. Yang pertama, memelihara agama. Okey, yang kedua, memelihara nyawa. Yang ketiga, memelihara harta. Yang keempat, memelihara akal. Dan yang kelima, memelihara kehormatan diri. Okey, ada juga yang menyebutnya sebagai maqasid syariah. Okey, selepas ini Mukadimah akan terangkan secara lebih terperinci berkaitan dengan kelima-lima asas ini. Okey, kita pergi kepada yang pertama. Okey, yang pertama, memelihara agama. Apakah yang dimaksudkan dengan memelihara agama? Okey, memelihara agama ni bermaksud kita memelihara 3 perkara. Okey, 3 perkara berikut, iaitu memelihara dari sudut kepercayaan, perkataan dan juga perbuatan. Okey, kemudian Mukadimah akan terangkan apakah memelihara agama dari sudut kepercayaan. Okey, kepercayaan ini ialah kita mempercayai dan kita meyakini setiap perkara yang wajib dipercayai oleh setiap orang Islam. Okey, antaranya adalah kita mempercayai seksaan kubur, hari kiamat, pahala dan dosa, syurga dan juga neraka. Jadi kita sebagai orang Islam wajib mempercayainya. Okey, memelihara agama yang kedua dari sudut perkataan. Okey, kita tidak boleh mempersendakan agama. Okey, seperti mempermainkan hukum Allah dan juga mendustakan Allah dan Rasulnya. Okey, memelihara agama dari sudut perbuatan pula ialah kita tidak boleh mengerjakan perbuatan yang haram seperti membunuh, berzina dan syirik kepada Allah. Okey, yang kedua kita lihat pula kepada memelihara nyawa. Okey, memelihara nyawa. Apakah yang dimaksudkan dengan memelihara nyawa? Okey, yang dimaksudkan dengan memelihara nyawa ialah kita memelihara diri daripada perkara yang boleh membinasakan diri kita. Okey, seperti membunuh diri, minum arak, mengambil dadah dan juga menghisap rokok. Itu semua adalah perkara-perkara yang boleh membinasakan diri kita. Okey, di sini ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud orang-orang yang beriman itu sentiasa dalam kelapangan selama tidak melakukan pertumpahan darah yang terlarang. Ini daripada Ibnu Umar. Okey, kemudian yang seterusnya kita lihat pula kepada memelihara harta. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan memelihara? Okey, yang dimaksudkan dengan memelihara harta ialah sentiasa berjimat cermat, iaitu tidak membazir dan menggunakan wang pada jalan yang betul. Okey, cara memelihara harta. Okey, cara memelihara harta. Okey, di sini Mukadimah ada listkan 3 cara. Okey, yang pertama, bersederhana dalam berbelanja. Okey, kita tidak boros, kita berjimat cermat dan kita hanya berbelanja mengikut keperluan kita sahaja. Okey, terutamanya kalau kita lihat pada musim-musim perayaan, ramai orang yang mengeluarkan belanja yang besar. Okey.
Okey, yang kedua, senantiasa memperuntukkan harta kepada golongan yang memerlukan. Okey, dari bahagian harta kita ada peruntukan untuk golongan lain, golongan fakir miskin, golongan anak yatim, orang susah dan gelandangan yang memerlukan bantuan. Okey. Antara salah satu cara untuk kita membersihkan harta kita melalui zakat. Okey, kita mengeluarkan zakat. Okey, dan yang ketiga, mendapatkan harta dengan cara yang halal. Okey, seterusnya kita lihat pula perkara asas yang perlu dilindungi yang keempat, iaitu memelihara akal. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan memelihara akal? Okey, memelihara akal ni ialah menjauhi diri daripada minum, makan ataupun menghisap sesuatu yang haram dan menkhayalkan. Okey, yang boleh merosakkan akal fikiran yang waras. Okey, sebagai contoh minum arak, hisap dadah dan sebagainya. Okey, di sini Mukadimah datangkan sepotong hadis daripada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud segala yang memabukkan ialah arak dan segala arak adalah haram. Okey, Mukadimah ulang sekali lagi. Segala yang memabukkan ialah arak dan segala arak adalah haram. Okey, di sini ada dua situasi. Okey, yang pertama berkaitan dengan arak dan yang kedua berkaitan dengan hisap rokok. Okey, situasi yang pertama, okey, arak ialah ibu segala maksiat kerana ia boleh merosakkan akal. Minum arak juga boleh menyebabkan kemalangan. Okey. Mula-mula individu ni dia minum arak. Okey. Kemudian dia bawa kereta dalam keadaan yang mabuk dan menyebabkan kemalangan serta kematian. Okey, situasi yang kedua pula berkaitan dengan hisap rokok. Okey, merokok boleh menyebabkan penyakit kanser paru-paru. Okey, orang yang merokok dan orang yang berada di sekeliling orang yang merokok pun akan mendapat kesannya. Okey, perkara asas yang perlu dilindungi yang terakhir ialah memelihara kehormatan diri. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan memelihara kehormatan diri? Okey, memelihara kehormatan diri ialah kita menghindarkan diri daripada melakukan sesuatu yang membawa kepada kehinaan. Okey, apa saja perbuatan yang boleh menjatuhkan maruah diri kita. Okey, cara untuk memelihara kehormatan diri yang pertama, sentiasa berakhlak mulia. Okey, sentiasa berakhlak mulia. Contohilah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, yang kedua beradab sopan. Okey, tidak memaki, mencarut, memaki hamun dan juga menjaga tingkah laku kita. Okey, menjaga perilaku kita. Okey, yang kedua bergaul dengan orang yang berilmu dan juga orang yang soleh. Bila kita bergaul dengan orang yang berilmu dan orang yang soleh, secara tidak langsung kita akan terpengaruh dengan perilaku mereka. Dan yang ketiga, tidak memasuki tempat maksiat. Okey, sebagai contoh kelab malam. Okey, kerana ianya dapat mengundang fitnah. Okey, yang keempat, tidak melakukan perkara yang dilarang. Okey, seperti melacur, menjadi pelayan, mencuri, berbohong dan juga menipu. Okey, itu adalah contoh-contoh perkara yang dilarang. Okey, dan last sekali, menuntut ilmu dalam usaha untuk kita memperbaiki diri kita.